Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari Arafah dan kepada mereka yang berpuasa, selamat berpuasa. Dan kita tahu bahawa hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah ini banyak sangat kelebihan dia, Chat. Dan juga kebaikannya. Antaranya hari yang dikatakan akan termakbul segala doa dan hari pengampunan dan hari Allah keluarkan hambanya daripada neraka. Sesaan api neraka. Betul. Jadi pelbagai hikmah dan juga kelebihan yang boleh kita perolehi di hari baik, bulan baik, hari Arafah pada hari ini. Dan tentunya bercakap tentang hari Arafah, kita akan bersama dengan tetamu kita sekejap saja lagi untuk bercakap tentang itu. Di samping itu juga hari ini sebelum kita bersama dengan tetamu-tetamu kita, nak tanya apa khabar Helena, apa khabar anda di luar sana, adakah dah mula cuti kan? Saya percaya ada hari ini ada di antara anda yang dah orang kata mula ambil cuti kan. Betul. Dah sampai kampung, ada juga yang masih lagi bekerja. Apa jua yang anda lakukan ketika dah saat ini, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Dan bercakap pasal balik kampung ni, pastinya ramai yang bersiap sedia ataupun mengambil merancang untuk pulang ke kampung halaman pada hari ini. Pastikan anda bersiap sedia dengan apa jua kemungkinan. Pastinya jalan raya kita tahu lebuh raya akan penuh dan sesak dengan kenderaan untuk mereka yang merancang untuk pulang ke kampung halaman. Dan Betul. suka kami ingatkan juga sebanyak 2 juta kenderaan dijangka menggunakan lebuh raya Utara Selatan menjelang Aidiladha yang akan disambut esok. Dan pastinya kami juga nak menggalakkan anda dan nak menasihatkan anda untuk merancang perjalanan anda, di mana Plus Malaysia juga turut menasihati dan mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA bagi perjalanan balik kampung dan kembali ke lebuh raya ke kampung halaman, kota raya lah di Lembah Kelang, khususnya bagi lebuh raya berkenaan bermula esok hingga 2 Julai ini. Dan di samping jadual TTA itu juga pengguna lebuh raya disarankan untuk menggunakan aplikasi Plus, Wave ataupun Google Map untuk mendapatkan plan perjalanan yang lebih baik dan maklumat trafik terkini di lebuh raya. Betul, dan pengguna lebuh raya juga boleh mendapatkan maklumat terkini menerusi Twitter Elias Plus Traffic di aplikasi Plus, chatbot Putri dan papan tanda elektronik ataupun VMS di seluruh di lokasi-lokasi terpilih. Dan pastikan anda semua yang akan memandu pulang ke kampung, pastikan anda semua berhati-hati ketika memandu, rancang perjalanan anda dan juga kalau boleh jangan potong barisan, jangan potong queue. Pastikan laluan kecemasan tidak digunakan untuk tujuan memotong barisan dan sebagainya. Laluan kecemasan tu ada fungsi dia. Jadi kita harapkan anda menjadi pengguna yang berhemah. Okey, nak laju-laju nak pergi mana? Sampai juga kampung kan? Sampai juga tempat yang kita tuju, insya-Allah. Okey, apa pun banyak lagi berita-berita penting dan tajuk utama kami akan kongsi sama. Kalau nak dapatkan berita-berita lain sepenuhnya anda boleh dapatkan di portalbernama.com. Juga sekejap lagi kita akan singgah ke dari bilik berita. Tapi sebelum itu kita nak tinjau dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Bagaimana agaknya? Jom kita saksikan. Ayo. Selamat dan salam Malaysia Madani, saya Pravina Trisinggam dan dari Bilik Berita dimulakan dengan perkembangan ini. Keputusan Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda menolak permohonan kumpulan Sulu terhadap kerajaan Malaysia membuktikan tuntutan mereka tidak mempunyai locus standi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Nur berkata, ia turut mengesahkan pendirian kerajaan yang tidak mengiktiraf tuntutan kumpulan tersebut.
Dalam kenyataan, beliau menegaskan Sabah berkongsi keyakinan Kerajaan Persekutuan sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri bahawa keputusan tersebut membantu untuk membatalkan sepenuhnya award itu. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Persekutuan kerana mengambil tindakan tegas untuk berdiri teguh dalam melindungi kedaulatan Malaysia. Semalam, Datuk Seri Anwar mengumumkan Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan award akhir timbang tara $14.9 bilion Amerika di negara itu. Seramai 1,120 warga asing yang dibawa masuk ke Malaysia di bawah pelan kelonggaran penggajian pekerja asing dilaporkan tidak mempunyai pekerjaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pihaknya sudah mengenal pasti agensi pengambilan pekerja asing atau majikan yang didapati melakukan kesalahan tersebut dan tindakan senarai hitam akan diambil terhadap syarikat yang terlibat. Yang berlaku adalah wujud juga elemen yang tidak bertanggungjawab dengan cara memohon kota kemudian membawa masuk pekerja sedangkan bila mereka tiba di sini mereka tak ada pekerjaan. Dan antara Januari hingga Mei tahun ini kita mencatatkan sehingga 1,120 pekerja asing yang dibawa masuk tapi tak ada pekerjaan. Kita tahu ejen itu. Kita tahu majikan itu. Okay, kalau yang tidak bertanggungjawab itu, langkah pertama kita segera senarai hitamkan mereka. KDN bersama Kementerian Sumber Manusia sedang berusaha mencari jalan menyelesaikan perkara tersebut bagi memastikan warga asing yang dibawa masuk mendapat penempatan segera. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Saifuddin turut memaklumkan lebih 400,000 pekerja asing telah dibawa masuk ke Malaysia dalam tempoh suku pertama 2023 bagi memenuhi keperluan pekerja dalam 5 sektor kritikal. Dengan laporan itu, sekian dari berita bersama saya Pravina Trisingam. Selamat dan salam Malaysia Madani. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Pastinya di antara kita, rakyat Malaysia, warga kota khususnya, dah merancang dah. Esok kita akan raya kan, raya haji, sambut raya. Pastinya bila tiba musim perayaan, kita akan masak. Betul. Antara lauk kan, kita mesti terfikir apa kita nak masak. Besok nak masak rendang ke, nak masak sup ke. Tapi jangan risau, kami bawakan kepada anda pakar kulineri tempatan anda untuk sama-sama membincangkan, memberi idea tentang apa yang mungkin kita boleh sediakan, berikan satu kelainan untuk makan-makan sempena dengan Hari Raya Aidiladha esok. Baik, untuk itu kita bersama dengan di sebelah saya kita ada pengarah Mami Food Service Encik Jennifer Chee dan juga kita ada Chef Eksekutif Mami Food Service Chef Faizul Hazli. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Apa khabar? Apa khabar? Okey, sebenarnya mungkin raya kali ini kita boleh buat kelainan kot. Kita boleh masak-masak, mungkin kita gunakan bahan yang berasaskan produk daripada Mami sendiri. Betul. Okey, Jennifer mungkin boleh kongsi sedikit tentang Mami Food Service. Mami sebenarnya satu syarikat yang sudah bertapak selama lebih 50 tahun. Okey. Kita started dengan snack, noodle, instant noodle. Tapi sekarang kita sudah ada satu kategori baru ialah Mami Food Service. Ditubuhkan di pada tahun 2018. So kategori baru ini ialah convenience product. Produk ini convenience kerana memudahkan masakan untuk F&B operators. Kita masukkan BDP market. Macam Horeca, Airlines, F&B operator gunakan masakan produk ini untuk mudahkan masakan. Kita emphasize jimat kos, jimat masa dan masakan kualiti baik. Okey. Baik, bercakap pasal kulineri ni, kita tanya orang yang arif lah, chef sendiri. Okey, kita tahu produk Mami ni dia ada slogan Your Local Culinary Expert. Mungkin chef boleh kongsikan bersama tentang slogan tu. Baik, seperti mana kita tahu slogan daripada Mami Food Service adalah Your Local Culinary Expert, iaitu pakar masakan tempatan anda. Ia adalah menyediakan kepakaran masakan untuk pasaran tempatan. Produk Mami Chef adalah untuk sajian masakan tempatan menggunakan bahan-bahan tempatan juga. Okay.
Oleh itu kami juga membuat produk atas jenama Mami Chef dan Mami ataupun Debak. So produk-produk ini kita buat formulasi khas untuk pasaran tempatan. Baik, okey. Okey, chef, kita macam chef cakap tadi ada dua jenama Mami Chef dan juga Debak. Dan kalau kita lihat ini adalah produk yang Jennifer kata tadi mudah, senang guna, berkhasiat, dan jimat kos, jimat masa kan. Okey, mungkin boleh ceritakan tentang produk-produk yang kita ada di depan kita ni. Kalau kita lihat kita ada stok ayam, Jennifer. Kalau kita lihat juga 20 gram ini satu kali masak senang. Ya. Okey. So apa kelebihan produk-produk Mami Chef ini? Apa lagi koleksi yang ada? So kalau katakan Mami Chef, saya rasa semua orang tahu instant noodle Mami Chef. Tapi sekarang kita ada Mami Chef yang chicken stock ini. So apa yang senang untuk masakan ini? Kalau katakan masakan di rumah, kita buat satu pot 1 liter, you gunakan paket ni saja. Betul. So lepas tu kita pun ada rempas kawan. Rempas kawan tu kita emphasize masakan modern, resepi tradisi. So produk ini kita ada 4 sekawan. So biasakan masakan Melayu ada guna 4 sekawan. So kita formulasi semua dalam satu paket. So satu paket tambah garam lagi. Okey. So masakan macam masak merah, kari, semua kita guna ini. Lepas tu kena tambah lagi mungkin kari ke kari tersebut kari macam tu. So senangkan masakan di rumah lagi untuk yang F&B restaurant operator juga. Yang ini Mami Chef produk kita lah. So ada lagi dan saya kira senang kalau masakan Malaysia ni banyak menu agak-agak. Resepi apa? Agak-agak. So dengan Mami Chef ni tak payah nak agak-agak, guna je satu paket. Sekali masak satu paket kan senang. Betul. Okey. So apa lagi produk yang kita ada? Produk yang macam Debak tu ialah brand baru kita, jenama baru. Jenama ini untuk dari Shinshige Mami dengan Food Mami. Shinshige Food dengan Mami kita ada satu joint venture. So kita joint venture untuk masukkan pasaran tempatan kerana Debak halal Korea sangat ada permintaan. Okey. Kan kita ada demand untuk halal Korea di pasaran tempatan. So that's why kita dapat itu Debak ghost pepper, sweet chili soy garlic ini semua untuk memudahkan masakan. Ini sos sangat senang. Masak ayam goreng letak sos ini terus saja boleh makan. Terus makan boleh. Dan saya kira kalau kita letak dalam paket-paket macam ni senang kita bawa ke mana-mana dan lebih tahan lama lah. Kalau satu botol tu kan kita buka dan terdedah dan sebagainya. Yang ni buka makan senang. Sekali makan betul. dah boleh. Yang ini untuk senangkan. Kalau biasanya guna tomato kan, chili sauce kan, gunalah ghost pepper. Pedas tau. Macam mana ghost pepper ni antara cili yang pedas juga sebenarnya. Mungkin anda yang meminati masakan ataupun sos yang pedas mungkin boleh try produk baru daripada Mami, Debak ghost pepper ini. Okey, mungkin silakan. Kita ada satu lagi produk. Nama dia menarik. Sedap gila. Sedap gila ni apa? Apa fungsinya? Sedap gila ini ramuan asli. Maknanya kalau katakan masak sayur, masak nasi goreng, kita guna satu sudut saja. Lepas tu nasi goreng tu sedap gila. Tak perlu tambah garam dan sebagainya juga. Because dalam sudah ada garam, sudah ada garlic, salt, pepper semua dalam. Ada lagi bawang putih juga. Maknanya ramuan cukup lah kan. Sediakan nasi, masuk sahaja sedap gila. Confirm sedap gila. Pasal kulineri tempatan anda, confirm akan bagi makanan anda semua sedap gila. Okey, satu lagi saya tertarik dengan soy garlic sauce ni. Adakah sama fungsinya macam dengan ghost pepper cuma tak berapa pedas ke bagaimana? Kalau katakan ayam goreng Korea biasanya ada dua. Sos ayam goreng Korea, satu chili, satu yang tak chili, tak pedas lah. So soy garlic itu yang tak pedas. Sweet chili yang pedas. Kalau you takut nak makan sangat pedas ghost pepper, gunalah sweet chili sauce. Kalau kita katakan Korea menu kata yangnyeom sauce. Sweet chili sauce itu ialah yangnyeom sauce. Okey. Selain daripada ayam goreng, apa lagi kegunaan untuk kedua-dua sos ini? Kita boleh buat burger, kita boleh buat pizza sauce, dipping sauce, apa pun boleh.
Mungkin kita boleh cuba raya ni kan, tak payah kita nak pergi restoran Korea untuk dapatkan makanan yang berasaskan. Betul, itu kita kena tanya chef. Besok nak raya ni, apa produk yang boleh saya gunakan untuk kita masak menu untuk kita sajikan kepada tetamu esok? Baik, kalau ikut masakan tradisional kita semasa raya, of course kita akan masak rendang ataupun masakan biasa kita makan, masakan Melayu. So apa salahnya kalau kita buat untuk jemputan-jemputan kita nanti, kita masak bercita rasakan Korea, berkonsepkan cita rasa Korea, iaitu kita ada kita boleh buat ayam goreng Korea bersama sos-sos yang kami sedia ada di sini. Okey, dan yang paling penting sekali saya nak kongsikan bersama seperti produk sedap gila ni tadi, ataupun lagi satu Mami Chef Rempah Sekawan. Mami Chef Rempah Sekawan ni sebenarnya dia amat sesuai sekali untuk kita masak sup, sebab kita ni nak buat hari raya haji kan, so kita akan buat korban, so kita boleh membuat sup dengan cara yang paling mudah, dan tapi kita dapat mengekalkan keaslian rasa dia. Okey, walaupun kita dengar produk ni adalah macam semuanya sudah siap, tapi sebenarnya dia bukannya produk yang instant. Dia adalah satu produk yang kita perlu bahan-bahan lain juga, sebab dia berasaskan barang-barangnya adalah asas untuk kita membuat sup. Seperti mana kita tahu 4 sekawan ni dalam masakan Melayu ni ada kayu manisnya, bunga lawangnya dan lain-lain lagi. Tapi yang baiknya dengan menggunakan Mami Chef Rempah Sekawan ni, dia sudah pun dilengkapi dengan bahan perisa. So maknanya bila kita rebus saja kita punya daging ataupun tulang lembu tu nanti, selepas rebus bersama-sama macam biasa kita masak, letak halia, letak cili, letak lengkuas. Setelah kita rebus dan akhir sekali kita perisakan dengan Mami Chef Rempah Sekawan. Itu yang terbaik dia. Okey, dan bercakap tentang itu, kalau kita nak masak sup ke, kari ke, gulai ke, sebab kat belakang ni dia tak ada cara-cara untuk menggunakan. Adakah saya perlu goreng dulu yang ni ataupun curah saja? So bagaimana? Okey, dia kalau ikutkan biasanya penggunaan bila kita menggunakan garam dengan bahan-bahan lain, so maknanya setiap kali kita masak, akhir sekali kita perisakan dengan bahan perisa. So maksudnya cara menggunakan produk-produk convenient ni, memanglah apabila kita hendak memperisakan masakan kita, baru kita letak, so tak perlu digoreng. Tak salah sebenarnya kalau mungkin masih lagi nak mengekalkan. Contohnya memang kalau orang kata kalau tiba saja raya tak ada rendang, tak sah kan, tapi why not kita campurkan dengan perisa atau bahan perasa sedap gila ataupun bahan-bahan lain seperti yang Helena pegang ni, Rempah Sekawan. Betul. Okey, rendang boleh pakai ini? Sudah pasti, sebab apa yang kita faham tentang rempah sekawan, okey, kami berikan namanya Mami Chef Rempah Sekawan, tapi asas dia adalah 4 sekawan yang kebiasaannya kita menggunakan dalam masakan, iaitu 4 sekawan dan lain-lain lagi. Dan lain-lain lagi ni selalunya lah yang kita akan letak garam, pepper, dan kita nak kena tambah bahan-bahan yang kita perlukan. So dengan menggunakan produk ini hanya 2-3 langkah saja, siap rendang kita. Maknanya kita tak perlulah 4 sekawan tu lagi, hanya masuk rempah sekawan. Ya, saya. Itu kita sikit. Kadang-kadang 4 sekawan pun time kita fikir nak masak pun susah nak cari kan. Betul. Dan bagi anda yang baru-baru mula nak belajar masak dan sebagainya, mungkin susah nak bezakan cengkeh mana, bunga lawang mana. Kan kalau anda single seorang, mungkin leceh nak beli sedikit-sedikit ni, so beli je yang ni, senang pakai. Tak payah nak simpan, beli ni sekilo, beli nazi. Okey, Jennifer, kita tahu produk baru daripada Mami Food Service ni masih lagi baru di pasaran. Mungkin Jennifer boleh kongsikan antara perancangan dari segi promosi Mami Food Service ni bagaimana? Okay, so sekarang kita tahun ini ulang tahun ke-5 buat Mami Food Service. So kita sekarang produk kita sudah ada di Semenanjung Malaysia, Singapura, Brunei. Tahun ini kita nak berkembangkan pergi Sabah, Sarawak, Maldives, Filipina dan semua Asia Tenggara dan Asia yang Timur Tengah juga, Middle East. Kerana kita pastikan produk kita ada available everywhere. Kita nak menerokai pasaran tempatan mereka kerana halal Korea is demand lah. Kita semua nak everybody can enjoy Korean food everywhere. Maksudnya semua produk Mami Food Services ni ada di semua pasaraya di Malaysia.
Kita masuk NSK ada, Checkers Return, Aeon Big pun ada. Okey. Okey, lepas ni bolehlah anda semua cepat-cepat lari. Jangan jalan beli produk-produk ini. Okey, Jennifer, kalau kita nak tanya juga plan jangka masa pendek dan jangka masa panjang untuk produk-produk Mami Food Service ini. Okay, so kalau katakan produk kita hanya Mami Chef dengan Debak, kita nak memperkembangkan jenama ini dua, tapi kita will introduce more product under these two brands lah. Okay. So macam kita Korea kan, kita will complete probably new products into like maybe rice cake ke apa ke untuk for the whole range of the Korean. Because now only kita ada sauce Korea saja kan. So kalau katakan masakan Korea adalah apa lagi? Kita ada ramen juga kan? Ya. Kalau katakan ada rice cake, kalau masakan Korea ada rice cake, mungkin kimchi, mungkin apa. So kita masih dalam R&D development. So belum lagi lancarkan product range inilah, tapi is still in development. We are planning to launch it maybe next year ke, in 2 years down the road. And there's a plan also kalau kita nak untuk masuk pasaran ini, kita planning to have a central kitchen. So we can also completekan mereka punya masakan. Kalau katakan ready to eat kan, tak payahlah masak-masak, pening kan. Kalau ready to eat meal semua pergi restoran hanya panaskan saja, airlines ke semua. So that is the plan in the future lah. Okey, baik. Chef, mungkin nak kongsi sama antara aktiviti-aktiviti yang khususnya di bulan haji ni ataupun sambutan Aidiladha ni daripada Mami Food Service. Mungkin ada sebarang perancangan ataupun aktiviti daripada pihak Mami untuk dilakukan ataupun dijalankan? Baru-baru ni kami lepas daripada kita membuat bubur lambuk lebih kurang sebanyak 3,000 pack. Kita edarkan kepada agensi-agensi kerajaan dan swasta dengan menggunakan produk kami iaitu Mami Chef Rempas Kawan dan Mami Chef Chicken Stock. Okay, so dengan produk-produk inilah yang kita rasa amat sesuai untuk guna apabila kita merancang untuk membuat perniagaan ataupun guna di rumah juga amat sesuai kerana ia amat memudahkan cara masakan kita. So dan satu lagi saya nak share, kita juga ada merancang untuk berkolaborasi dengan pasaraya tempatan dan pasaraya tempatan di Malaysia terkenal di Malaysia dan terkenal di Jepun. So kita juga akan membuat promosi cita rasa Korea di tempat makanan mereka. So selain daripada itu, kami juga ada bersama-sama membuat rancangan My Icon Chef. InsyaAllah akan dikeluarkan, bernama juga. Okay. Rancangan ini adalah menceritakan pasal apprentice muda untuk menjadi sebagai seorang tukang masak. Ya, itulah antara rancangan kami lah di Mami Food Service Malaysia. Untuk promosi kau ataupun harga runtuh ada tak setakat ni? Mana nak tahu, Jennifer? Ini RM1 saja. Okey. Tak payahlah harga runtuh. Mari boleh beli semua. Okey, pastikan anda lari ke pasaraya seperti tadi Jennifer kata, Aeon ada, NSK ada dan banyak lagi kedai-kedai yang akan menjual produk-produk Mami Food Service ini. Jangan lupa cuba ini kalau anda suka yang pedas. Okey, baik. Kita ada sikit masa, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Jennifer sendiri kepada penonton yang mungkin belum pernah merasai produk baru daripada Mami Food Service ni. Mungkin nak dapatkan, silakan. Bagaimana? Okay, so kalau stress, just guna Mami Chef Chicken Stock atau nak masak nasi goreng, gunalah sedap gila. Tak payah pening fikir kan, nak masak dah sampai dapur, ingat sahaja Mami Food Service ada menyediakan bahan-bahan yang mudah untuk kita sajikan kepada orang tersayang maupun keluarga kita, khususnya di bulan orang kata bulan puasa pula, menjelang Aidiladha ini. Okey, baik, kita dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita, Jennifer Chee selaku pengarah Mami Food Service dan juga di ujung sana Chef Faizul Hazli selaku Chef Mami Food Service. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Ya,
Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Esok kita umat Islam di Malaysia insya-Allah bakal menyambut sambutan Hari Raya Aidiladha, dan seperti yang kita tahu hari ini di Arab Saudi bermulalah sambutan Aidiladha ya, dan seperti yang kita tahu juga kalau sebelum tiba Aidiladha pastinya di Mekah khususnya jemaah akan melakukan ibadah wukuf di Padang Arafah. Tapi kalau kita di Malaysia bagaimana? Untuk Hari Arafah tu pasti ada keistimewaan dan aktiviti yang boleh kita lakukan sebenarnya. Untuk bercerita tentang istimewanya Hari Arafah itu, kita akan bersama dengan Ustaz Riza Kamaruddin pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. kembali kita ya. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa pada pagi ini di Apa Khabar Malaysia. Macam saya katakan tadi, kalau Ustaz di Mekah, pastinya jemaah-jemaah akan melakukan wukuf, ibadah wukuf. Tapi kalau kita di Malaysia ni, apa aktiviti ataupun ibadah istimewa yang boleh kita lakukan sebab kita tak ada di Padang Arafah? Baik, bismillah. Hari Arafah ini dia tidak semestinya merujuk kepada lokaliti tempat. Disebut sebagai Hari Arafah pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu pun dibahaskan oleh para ulama. Okey. Apakah 9 Zulhijjah itu kelebihan Arafah itu hanya mereka yang berada di bumi Arafah, di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu, ataupun macam kita di Malaysia ni 9 Zulhijjah kita hari ni. Di Saudi dan beberapa negara Arab 9 Zulhijjahnya semalam. Wukufnya semalam. Jadi kalau mereka mengambil satu pandangan saja, maknanya kita rugi, kita terlepas dah kan. Sebab raya kita besok. Mereka raya hari ni 10 Zulhijjah ni. Tapi oleh kerana sebab tu saya sendiri berpendirian mengambil sikap bersama dengan para jumhur yang lain mengatakan bahawa Allah menyifatkan bahawa Hari Arafah. Hari Arafah itu maknanya sepanjang hari, bukan hanya merentasi lokaliti. Jadi pada hari itu kita disunnahkan untuk berpuasa. Di antara ibadat yang paling istimewa ialah berpuasa sunat Arafah yang Nabi SAW sebutkan bahawa akan diampunkan, kelebihannya diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, ini satu kelebihan yang sangat luar biasa. Kita ambil satu poin mudah saja. Kalau sesiapa yang berpuasa, contoh hari ini kan, berpuasa pada hari Arafah, Allah ampun dosa dia setahun yang lalu dan setahun akan datang. Maknanya kita akan meniti kehidupan kita setahun ke depan itu dalam suasana pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu lebih biasa. Baik. Apa lagi yang istimewa di hari Arafah ini ialah Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membebaskan banyak daripada ahli neraka. Pembebasan daripada ahli neraka. Yang ketiganya ialah hari berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang tidak berada di bumi Mekah, di bumi Arafah ini, banyakkan doa dan ibadah yang terbaik sepanjang, di antara ibadah yang terbaik sepanjang 10 hari pertama Zulhijjah ini, antara ibadahnya ialah doa. Orang selalu lupa bab doa ni. Mereka selain daripada berpuasa, zakat, buat amal-amal lain, satu ibadat yang sangat istimewa di sisi Allah sepanjang 10 hari pertama Zulhijjah ini ialah doa. Ramai daripada kita mengatakan bahawa yalah, dia orang pergi Mekah, dapat pergi alhamdulillah bla 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 kan. Dia lupa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, antara ibadah terbesar yang sangat Allah suka selain itu adalah doa. Dan berdoalah kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah urusan kami untuk menunaikan ibadah haji tahun depan dan sebagainya. Ini ibadah yang terpenting. Banyaklah kalau nak sebut satu persatu, ini bukan ruangnya. Jadi sebab kita ada masa yang terhad. Jadi di antara poin penting ialah hari ini berpuasa, banyakkan berdoa, dan nanti petangnya kita bertakbir. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz katanya Hari Arafah tahun ini lebih istimewa berbanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa tu Ustaz? Kalau daripada pembacaan kita sejak semalam, itulah ialah Hari Arafah tahun ini dia panjang 1 jam lebih sikit daripada waktu biasa. Mungkin faktor cuaca dan sebagainya, cuaca dan sebagainya kan. Jadi ini mungkin memberikan ruang dan peluang kepada
semalam ya, ini cerita semalam, mereka yang berada di padang Arafah itu untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah bagi tempoh yang panjang. Yang panjang, waktu siang yang panjang. Waktu siang panjang maknanya waktu wukuf itu daripada selepas waktu zuhur sampai tenggelam matahari sampai maghrib. Jadi waktu yang panjang tu, jadi para hujaj yang berada di bumi Arafah itu, mereka ada lebih masa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu merujuk kepada situasi semalam. Kita pada hari ini tak ada perkara lain saya nak sebut Alina dan juga Chat. Doa banyak-banyak. Doa dan melakukan amal soleh yang lain, puasa dan segala macam kebaikan yang kita boleh. Okey, baik Ustaz, menyentuh tentang esok kita bakal sambut Hari Raya Haji pastinya kita takkan lari daripada ibadah korban. Betul. Mungkin Ustaz boleh ulas sedikit tentang perkara ini. Apa hikmah kita digalakkan ataupun kita disuruh untuk melaksanakan ibadah korban dan korbankan binatang ternakan kita? Baik, dia pertama gini. Ibadah korban ni sebenarnya dia dituntut. Kalau di sisi mazhab Imam Syafi'i dia disebut sebagai sunnah muakkad. Yang sangat dituntut kepada siapa? Kepada setiap ketua keluarga yang ada kemampuan untuk berkorban. Maknanya korban ini satu salah faham yang sentiasa bersarang dalam pemikiran orang kita ialah korban ni sekali seumur hidup cukuplah. Sekali seumur hidup tu hakikat. Korban dituntut pada setiap tahun. Untuk ketua keluarga bagi seisi keluarganya. Cukup sekadar satu bahagian ataupun satu ekor kambing. Di antara fadilatnya kalau sebab saya kongsikan ada sebuah hadis daripada Zaid bin Arqam. Pernah ditanya kepada Nabi SAW, apakah itu korban? Soalan itu kepada Nabi. Apa itu korban? Nabi kata, korban itu ialah sunnah bapamu Nabi Ibrahim AS. Korban bukan ibadah yang baru. Korban adalah ibadah yang yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim saat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail AS. Baik. Itu signifikannya daripada peristiwa itu, maka korban itu disunnahkan sampai kepada kita dan sampai kepada umat akhir zaman. Yang kedua, apa lagi? Kemudian bertanya lagi kepada Nabi SAW, apakah ada kebaikan kepada kami ya Rasulullah? Apakah korban yang dilakukan itu ada kebaikan kepada kami? Maka Nabi SAW menjawab bahawa setiap helai rambutnya adalah pahala. Setiap helai rambutnya adalah pahala. Dijelaskan lagi. Bagaimana pula dengan bulunya? Kata Nabi SAW, setiap helaian rambut daripada bulunya adalah pahala. Lembu, kambing, rambut tu maknanya bulu lah. Bulu, setiap bulu. Tak boleh nak kira pun. Maknanya tak terkira. Maknanya sebegitu besar dan banyaklah ganjaran pahala dan pengampunan dosa. Ada riwayat yang lain, Nabi SAW sebut, nanti haiwan itu datang dalam keadaan dengan tanduknya, dengan bulunya sebagai pengampun, sebagai syafaat sebagai untuk bawa pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara kelebihan besar. Baik. Nak bercakap tentang daging kurban ni kan Ustaz, siapa sebenarnya yang layak menerima daging kurban ni? Nak terima. Baik. Setiap daging korban itu gini, Alina, dia gini, satunya setiap sembelihan korban dilakukan 3 portion. Okey. 1/3 untuk pemilik korban itu sendiri, untuk diambil dan makan sisi keluarganya. Kemudian 1/3 lagi untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan 1/3 lagi kepada orang awam. Orang awam ini termasuk jiran, tetangga, adik-beradik dan sebagainya. Maka boleh saja mungkin diambil 1/3, 2/3. Jadi yang pentingnya ialah korban itu boleh saja disedekahkan semua kepada fakir miskin atau kepada siapa pun. Cuma sunnahnya ialah pemilik korban tadi ambil sedikit untuk dia makan. Sebab apa? Sebab itu daging yang diberkati. Chad dan juga Alina, dalam sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi beritahu kelebihan korban ini, sehingga Nabi kata ketika sembelihan itu dilakukan, belum pun sempat percikan darah yang pertama mencecah ke bumi, Allah Ta'ala sudah terima ibadatnya. Ibadat apa? Ibadat korban tadi. Kalau dia lakukan korban itu ikhlas kerana Allah, betapa Nabi kata belum sempat pun
darah pertama daripada sembelihan, percikan itu bila sebab cincang bumi, Allah dah terima. Sebab tu sunnah kita makan. Dan sunnah kepada orang yang berkorban itu melihat haiwan korbannya disembelih atau dia menyembelih sendiri sambil dia membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tengok. Sunat dimakan. Dan saya memberi peringatan dan mungkin juga amaran kepada sahabat yang di luar sana yang menguruskan korban besok. Hati-hati. Sebab antara larangan Nabi SAW ialah melarang memberikan upah daripada daging korban sebagai upah menyembelih. Ya. Dilarang. Maknanya orang yang kita yang lapar ramai-ramai tu tak boleh ambil daging tu sebagai upah. Tak boleh. Oh, Kalau dia lapar, dia nak ambil extra ekor. tak boleh, tak boleh, haram. Haram. Sebab tu jangan ambil daging lembu tadi, sebahagiannya diberikan kepada tukang penyembelih, tukang sembelihkan. Satu. Kalau belah tukang sembelih diharamkan, sementara lagi kepada bentara yang para peserta yang para petugas tu kan. Penyembelih haram sementara lagi. Jadi saya mengingatkan kepada semua kaum muslimin besok, jangan kalian buka pintu neraka dengan daging korban. Jangan kalian buka pintu neraka dengan daging korban. Mengambil yang bukan haknya. Sebab daging korban itu adalah daging yang diberkati, daging yang mestilah haruslah disedekahkan kepada semua. Tetapi walau bagaimanapun, penyembelih baik, petugas baik, siapa pun mereka berhak mendapat agihan daripada 1/3 tadi. 1/3 yang mana? Yang saya sebut tadi sebagai daripada kepada orang awam tadi. Jadi apa-apa pun daripada daging korban tu, ambillah sedikit untuk dia makan sendiri, sunnahnya, dan diinfakkan kepada fakir miskin. Kalau dah fakir miskin semua dah dapat, bagi kepada jiran, tetangga, sahabat anda dan sebagainya, para petugas dan sebagainya, sebagai agihan, bukan sebagai upah. Ingat, bukan sebagai upah. Baik, Ustaz, bercakap tentang melaksanakan ibadah korban ni, boleh tak kita lakukan korban ni dekat luar kawasan tempat kita? Contohnya bukan saja di Malaysia, malah kita nak lakukan korban di luar negara. Bagaimana? Baik, pertamanya sunnahnya korban itu dilaksanakan di mana kita mendirikan solat Aidil Adha. Okey. Itu sunnahnya. Di mana kita solat, kalau kita nak solat di kampung, di kampung lah kita buat. Okey. Ataupun yang keduanya ialah boleh saja kita join, kemudian nak hantar ke luar negara. Cuma keafdalannya, yang paling afdal di mana kita dirikan solat. Tapi kalau sekiranya dalam keadaan tempat kita dah banyak, mungkin kita boleh bawa sedikit, ya silakan. Bagi saya tidak ada halangan. Cuma saya katakan bahawa kalau kita sebut nak merebut hantar ke luar negara dan sebagainya, tapi dalam masa sama kita tidak melakukan korban di tempat kita, tu rugi. Di antara ruginya apa? Rugi sunnah makan. Sunnah makan tu rugi. Kemudian sunnah melihat ibadah korban itu disembelih, diuruskan tu, dia rugi dia rugi kat situlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima sahaja, menerima ibadah korban di mana pun dia lakukan untuk manfaat kaum muslimin di mana pun mereka. Saya pun hari raya kedua, insya-Allah hari Jumaat tu saya akan terbang ke Sabah bersama dengan tim surau kami untuk melaksanakan ibadah korban di pendalaman Sabah, dan alhamdulillah aktiviti ini pun dah dijalankan seawal tahun 2012 dulu. Setiap tahun tak pernah miss kecuali masa MCO dululah. Baik. Okey, Ustaz, soalan yang terakhir mungkin sebelum kita mengakhiri. Maaf Ustaz, dah tak cukup masa sebenarnya. Baik, itu saja yang dapat kami kongsikan kepada anda tentang Hari Arafah, dan diharapkan perkongsian tadi sedikit sebanyak dapat membantu meningkatkan ilmu dan juga amalan untuk mendapat berkat daripada Allah. Terima kasih Ustaz Haji Muhammad Rizal Kamaruddin atas perkongsian itu tadi. Baik, kita nak saksikan VT yang telah disediakan persiapan program kurban di madrasah di Taman Sri Gombak. Jom kita saksikan. Korban ialah menyembelih binatang ternakan berkaki 4 atau di dalam Al-Quran disebut Al-An'am. Ibadah korban sering dilaksanakan semasa Hari Raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Pada tahun ini, Hari Raya Aidil Adha disambut pada 29 Jun bersamaan 10 Zulhijjah. Hari ini, kru Apa Khabar Malaysia berkesempatan ke Madrasah Al-Iman Fasa 7, Taman Sri Gombak untuk meninjau persiapan yang dilakukan oleh Jawatan Kuasa Khairiah bagi ibadah korban yang akan berlangsung pada keesokan harinya. Setakat ini, persiapan kita adalah pada tahap yang optimum lah.
yang sangat bersedia, di mana kita telah dibantu oleh pelbagai lapisan masyarakat di sekitar ini, termasuk sokongan daripada NGO, iaitu daripada kawasan rukun tetangga KRT dan juga NGO daripada Ikatan Muslimin Malaysia ISMA Gombak. Untuk tahun ini, aktiviti penyembelihan ibadah korban dirancang dengan teliti oleh Jawatan Kuasa Hairiah Madrasah Al-Iman bagi memastikan proses penyembelihan dan pengagihan daging korban berjalan dengan lancar. Untuk pengagihan kepada petugas-petugas para korban pada tahun ini, kita bagikan kepada beberapa pasukan lah, iaitu kita ada sekretariat utama dan juga kita akan susun setiap kumpulan mengikut lembu pertama dan hingga lembu ke-8, dan juga pasukan yang akan menguruskan kambing. Ada petugas yang melihat kepada kerja-kerja melapah, ada yang pasukan yang akan tengok kepada kerja-kerja tulang, ada yang timbang pada daging korban dan juga agihan, dan kita ada banyak kumpulan yang kita terlibat dalam proses agihan ini. Ditanya mengenai bagaimana dengan sambutan ibadah korban di Madrasah Al-Iman Fasa 7 bagi tahun ini respon Ustaz Dr. Haji Muhammad Hairuldin. Kita hanya buka penyertaan daripada peserta hanya dalam masa seminggu saja, telah penuh penyertaan daripada 8 ekor lembu dan 6 ekor kambing. Penyertaan dan juga sukarelawan sangat meriahlah pada tahun ini berbanding tahun-tahun PKP sebelum-sebelum ini. Apa yang pasti, ibadah korban ini memberi 1001 hikmah. Antaranya sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya yang berbagai-bagai dan menghakis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati untuk membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pesanan saya selaku pengurusi Madrasah Al-Iman untuk program korban pada tahun ini adalah supaya semua peserta dapat terlibat secara langsung program penyembelihan tersebut, di mana ia lebih afdal penyertaan daripada peserta untuk melihat tumpahnya darah lembu korban tersebut, dan petugas sukarelawan perlu berhati-hati dan perlu sangat menjaga hubungan silaturahim sesama kita dan menjadikan program korban kita pada tahun ini adalah program ibadah dan juga program untuk menjalin hubungan perpaduan di kalangan masyarakat setempat. Ya, jumpa kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, kita dah sampai hujung-hujung ni. Biasanya kita nak santai lah. Sebelum besok kita beraya, mari kita nak bercerita dengan anda dan nak berkongsi tentang satu pementasan yang bakal berlangsung. Pementasan yang berjudul 2-3 Kucing Berlari. Mana mungkin nak ada sama dengan jangan sambung sebab itu je tajuk teater dia, 2-3 Kucing Berlari. Baik, untuk itu kita bersama dengan pelakon dan juga pengurus pentas. Kita ada Casey sebagai pengurus pentas dan juga Feliando Hakim atau Faye sebagai pelakon untuk teater 2-3 Kucing Berlari. Okay. Nak sambung tak? Kita tak tahu yang sambung tu punya badan lah kan. Kita tanya dulu, 2-3 Kucing Berlari ini berkaitan tentang apa? Mungkin sedikit jalan cerita tentang 2-3 Kucing Berlari. Siapa nak mulakan? Saya boleh. Faye, silakan. So, berdasarkan tema yang kita orang bawa ialah berlatar belakangkan zaman 70-an. Okey. Which is ada sedikit isu berkaitan dengan perkauman masa itu antara Melayu dengan Cina. And cerita yang kita orang bawa ni, dia berkisahkan tentang cinta yang terhalang disebabkan isu perkauman itu sendiri. Bersamaan Melayu dan Cina. Okey. Faye. Yeah. Faye pula. Apa nama? Casey. Okey, Casey selaku pengurus pentas. Mungkin peranan di sebalik pementasan 2-3 Kucing Berlari ini. Mungkin boleh Casey kongsikan bersama. So, pengurus pentas ni dikenali sebagai SM dalam bidang ini. So, SM sebenarnya kena jaga cue, bila pelakon kena masuk, bila audio masuk, lighting masuk, ke change scene ke apa. Tapi untuk yang pementasan kita ni tak ada change scene lah. So ada rumah dengan taman bunga je. So apa cabaran yang paling sukar diatasi untuk pementasan 2-3 Kucing Berlari ni? Currently yang paling suka tu untuk jaga cue sheet lah. Cause yang ni pementasan first production kami. So tak pernah buat SM before. So
Hari ni, so this time I kena belajar how to do cue sheet semua, jaga semua. So kena multitask lah banyak. Okey. Baik, Faye. Ya, Dari saya. segi idea dan ilham tajuk 2-3 kucing berlari ni dari siapa sebenarnya? Adakah Sebenarnya memang dari kerjasama daripada watak kumpulan? kita ada watak utama iaitu Kuan, seorang Cina. Ada satu kumpulan kawan ni yang berkawan dengan Kuan sendiri, Melayu dan Cina. Diorang ada cipta satu pantun untuk diorang persembahkan sebenarnya. Okey. So daripada situ sendiri. So pantun tu sebenarnya berkisahkan apa? Macam mana? Kita masih lagi tertanya 2-3 kucing berlari ni macam mana dapat? Menjadi pertanyaan. Dia sebenarnya menunjukkan bahawa antara Melayu dengan Cina ni diorang sangat kuat diorang punya jiwa Malaysia tu. Cina sendiri ada masuk persembahan pantun tu sendiri, and sebenarnya diorang adalah satu kelab. Kelab yang untuk mempersembahkan pantun lah macam tu. Okey, Faye sebagai pelakon mungkin watak Faye mungkin boleh kongsikan? Boleh. Watak saya Kuan, seorang Cina. Saya dapat cabaran watak ni, watak pertama kali saya bawa watak Cina. Dan cabaran yang saya dapat ialah untuk membawakan slang Melayu Cina tu sendiri. Ada masalah tak kat situ? Masalah tu itu biasa dalam proses. Okey, ini adalah antara pelakon-pelakon teater 2-3 kucing berlari. Serius mereka ni. Mana Kuan? Tak nampak Kuan dalam gambar ni. Kuan bagaimana Kuan? Kuan pula. Apa nama? Casey. Casey bagaimana? Selain daripada pengurus pentas, mungkin ada bertindak sebagai, mungkin ada menyumbangkan idea ke, ataupun bagaimana peranan Casey dalam pementasan ni? Mainly nak jaga skrip lah untuk praktis. Mungkin ada pelakon yang yang lupa line ke apa, SM kena remind lah. So boleh continue skrip dengan lancar. Oh, berat betul tugas SM ni. Kena jaga cue, kena jaga skrip, kena jaga blocking semua. Okey, dari segi persiapan untuk pementasan ni bagaimana? Apa yang agak mencabar? Set and prop yang kena build semua. So maknanya persiapan prop dan sebagainya dilakukan oleh anda semua sendirilah. Setakat ini berapa peratus telah siap? Dah 85% dah siap dah. Okey, dan pementasan akan dijalankan pada 7, 8 dan 9 Julai ini. Dan tiket ni mana kita nak beli? Kita punya Instagram, Bantera Production, dan boleh dapatkan dekat situ secara online. Okey, dan bercakap tentang Bantera Production itu sendiri, adakah ia production hanya untuk teater ini ataupun dia memang kepunyaan Aswara sendiri? Yang ni production ni created kerana production kelas produksi teater moden. Dan production ni akan continue lah sampai final year kami. So semua projek ke production yang kami pentaskan semua atas nama Bantera. Okey, faham. Okey, dan kita dah tahu Bantera Production, kita dah tahu juga Kala Dewata ini. Siapakah beliau karya Kala Dewata ini kan? Siapa Kala Dewata ni? Kala Dewata ni merupakan penulis 2-3 kucing berlari itu sendiri. Cukup terkenal pada masa itulah. Okey, faham. Baik, Faye, memandangkan Faye the only pelakon yang mewakili pelakon-pelakon lain. Betul. Kan? Mungkin boleh ceritakan sedikit antara watak-watak pelakon lain yang membantu untuk menghidupkan watak Kuan itu sendiri. Sebenarnya watak yang paling membantu dalam cerita ni ialah watak Rosdia. Rosdia ni adalah cinta hati Kuan itu sendiri yang merupakan seorang Melayu. Dan sebenarnya dia sangat berjuang untuk mendapatkan kesatuan dengan Kuan. Dia macam kena seksa, dia kena terhalang oleh keluarga sendiri, agama, macam tu. Itu watak yang paling membantu lah. Dan sebenarnya semua watak membantu. Okey, dapat tak bantuan daripada mereka yang pakar untuk dari segi latihan? Kuan mendapatkan Kuan pula apa nama? Faye. Nak menjiwai watak Kuan tu sendiri. Ada tak dapatkan bantuan ataupun mungkin kena refer pada siapa ke? Bagaimana?
kalau dalam kelas kita punya latihan dengan kita punya 2 orang lecturer yang memang berpengalaman lah, tapi kalau untuk inspirasi saya ambil daripada watak Zainuddin dalam cerita Tenggelamnya Kapal Vendowing. Oh, okey. Macam Casey sendiri macam mana pengalaman pertama jadi SM dan sebagainya, macam mana you belajar untuk mempersiapkan diri dan memajukan diri? So untuk SM punya kerja kan, kami ada, like Faye cakap, ada 2 orang pembimbing. So salah satu tu Encik Shadoken. So dia pernah jadi SM. So I boleh refer dengan dia how nak buat SM job semua. Lagi satu, I ada yang partner SM saya yang berpengalaman. So dia boleh tolong saya, ajar saya nak buat apa. Sebenarnya kan daripada segi tugasan, contohnya sebagai pelakon, sebagai SM ni, adakah diberi oleh pensyarah sendiri ataupun boleh dipilih oleh pelajar-pelajar untuk pementasan ni? Bagaimana Faye dan Casey? At the start of the class, yang memang cikgu nak tanya siapa nak buat apa-apa. So boleh volunteer lah untuk jadi SM ke apa. So macam Faye dia jadi pelakon, tapi dia juga jadi kru publicity. Macam Casey memang nak jadi SM? Nak try. Bagus. Saya Tapi suka boleh tak berlakon? cabaran. Boleh. Boleh dari Mungkin pementasan yang lain nanti kan. Okey, sedikit lagi daripada pelakon, mungkin boleh Kita nak war-warkan. Boleh. Jadi jangan lupa saksikan teater moden 2-3 Kucing Berlari di Black Box Aswara pada 7, 8 dan 9 Julai 2023 ini. Dan tunggukan kedatangan Kuan untuk Rose. Kuat untuk Rose Okey. Tiket boleh dapati di mana tadi? Instagram Bantera Production. Okey. Bagi yang meminati pementasan, jarang sebenarnya kan kita nak dapatkan pementasan dengan harga yang murah sebenarnya kan. Dengan lakonan yang mantap oleh pelajar Aswara, saya percaya memang tidak akan kecewa. Betul. Pelajar RM5 dan orang awam RM10. Pastikan anda cepat-cepat dapatkan tiket anda. Baik, terima kasih Feliando, Hakim dan juga Casey atas kesudian berkongsi dengan kami tentang teater 2-3 Kucing Berlari dan good luck. Alright, itu saja dapat kita kongsikan buat waktu ini. Apapun, kami nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Esok kita sambut sama-sama umat Islam di seluruh dunia, di Malaysia khususnya juga. Apapun, jaga diri, jaga makan, jaga pakai, jaga kesihatan anda. Okey. Hati-hati memandu di jalan raya. Betul. Saya Helena Pahlavi. Saya Cedi unturkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari.